Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Rabu kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang join dan menemani live Soleha? Okey, di tengah hari ini, hari Rabu, insya-Allah kita akan menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan, insya-Allah lagi sehari, insya-Allah Jumaat ni. Okey, apa khabar anda semua hari ni? Okey, Soleha doakan agar semuanya sihat walafiat, dipermudahkan dalam setiap urusan kita hari-hari. Insya-Allah kita sentiasa dalam keadaan tenang, ceria, bahagia demi melaksanakan hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Okey, boleh tolong kongsikan dan boleh tolong share Soleha punya link FB Live pada hari ini. Alhamdulillah, Soleha live awal 10 minit daripada masa biasa. InsyaAllah, perkongsian hari ini adalah sharing ilmu FB Live hari yang ke-190. Alhamdulillah, dah jauh, dah sebanyak ni dah Soleha sharing ilmu dengan semua. Alhamdulillah, tajuk hari ini adalah di mana terletaknya dosa. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga doa. InsyaAllah dengan selawat dan doa akan memberikan kita keberkatan hidup di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hai Kak Kazian, terima kasih sebab join, sudi tengok Soleha punya sharing ilmu hari ni. Alhamdulillah. Okey, Soleha nak perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu kepada new follower khususnya. Alhamdulillah, nama seperti yang tertera, Soleha binti Mat Taha, merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, siapa sini orang Johor? Kak Kazian orang Johor kan? Orang Keluang Johor, kita satu kapal. Okey, Soleha berkelulusan ijazah sarjana muda, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Alhamdulillah, Soleha bersama dengan dakwah dan bisnes FTR ni dah masuk tahun kelima dan mempunyai lebih 300 orang ejen yang berdaftar under tim Soleha. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni adalah di mana terletaknya dosa. Okey, hari ni Soleha nak ambil kesempatan nak buat sharing sedikit berkenaan kisah seorang pemuda yang mana dia berhajat untuk berhenti kerja, and then dia submit surat kepada bos dia, surat resign, and then bos dia suruh dia, cuba tuan, saya nak bagi satu projek last sekali. Nak bagi projek yang last dekat tuan sebelum tuan berhenti berkhidmat dekat syarikat saya. Saya nak bagi satu projek dekat tuan. Harap tuan sudilah terima buat projek ni. Dan dengan rasa berat hati, pemuda ni terima projek terakhir sebelum dia berhenti berkhidmat di syarikat tersebut. Dan waktu dia buat projek tu, dia buat sambil lewa, dia buat cincai-cincai, dan bila projek tu dah siap, Alhamdulillah dia pun berhenti kerja. Dan apa yang mengejutkan pemuda tersebut adalah bila mana bos dia, majikan dia cakap, okey tuan, ni adalah hadiah rumah untuk tuan sebenarnya. So betapa menyesalnya pemuda tersebut bila mana rupa-rupanya projek yang dia resign last kali, yang dibuat dengan penuh rasa cincai-cincai, dia buat dengan kelang kabut, dia buat dengan tak ikhlas, rupa-rupanya rumah itu adalah untuk dia. Alangkah menyesalnya dia sebab tak buat sebaik mungkin. Macam itulah hidup kita. Kalau kita tahu balasan Allah, kalau kita tahu ganjarannya Allah akan beri dekat akhirat dekat kita. Contohlah, Allah suruh kita sedekah, and then Allah bagi kita selepuk emas depan mata. Of course, ramai orang yang akan berebut-rebut untuk bersedekah. Sama juga dengan kisah dan cerita pemuda tadi, yang mana kalau bos dia bagi tahu rumah yang projek akhir dia buat tu untuk dia, dah tentulah pemuda tadi akan buat rumah tersebut sehabis baik. Ni sebab dia tak tahu, dan dia tak tahu pun itu rupanya hadiah daripada bosnya. Rumah
tanda terima kasih bos dia kerana telah berkhidmat bertahun-tahun bersama dalam projek dan syarikatnya. So, nampak tak hikmah daripada kisah ni? Macam mana Allah suruh kita design kita punya rumah untuk akhirat nanti. Allah suruh kita buat sehabis baik. Allah suruh kita buat seikhlas hati. Bukanlah kita buat kerana mengharapkan balasan apa-apa. Bukanlah kita buat kerana terpaksa-paksa. Bukanlah kita buat kerana nak cincai-cincai sahaja. So, kita tak buat yang terbaik. Sebab tu Allah suruh kita buat yang sehabis baik. Design your life. Lebih-lebih lagi design kita punya akhirat macam mana. Akhirat yang kita nak dah tentulah kita nak kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang bahagia, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita design akhirat masing-masing. Design akhirat anda bermula daripada dunia ni kita dah design. Macam mana cara kita nak design akhirat kita? Of course lah, kita kena perbetulkan amal ibadah kita. Kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. So inilah, bila kita nak design akhirat kita, of course lah kita nak design yang terbaik kan. Kita nak Allah berikan kita syurga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Kita nak Allah angkat darjat kita. Kita nak Allah bagi ganjaran dan kita nak sesuatu kehidupan yang berkekalan ke akhirat nanti dengan penuh rasa kebahagiaan. Syurga dambaan setiap manusia. Dan apa kaitan tajuk hari ni dengan kisah yang telah Solehah ceritakan tadi? Berkaitannya adalah bila mana kita lakukan sesuatu dosa, macam mana kita nak tahu apa yang dosa kita buat selama ni itulah yang menjadi penghalang kepada kejayaan kita. Rezeki tak berkat, kehidupan kucar kacir, kehidupan kita tak bahagia sebabnya kita penuh dengan dosa. Kita banyak buat dosa yang kita tak sedar. Macam mana cara untuk kita gugurkan dosa tersebut? Dan Allah suruh kita wasta'inu bisabri wassalah. Meminta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan cara solat dan sabar. So Allah suruh kita solat sebab dalam solat tu ada kejayaan. Sewaktu kita solat, disitulah terletaknya dosa kita. Semasa hamba dan manusia melakukan solat dan sembahyang 5 waktu, waktu dia solat tu, dia sedang membawa dosa. Dia sedang pikul dosa-dosa dia. Dan waktu sujud dan rukuk, ada satu hadis sahih di mana mengatakan sewaktu kita sujud dan rukuk itulah berguguran dosa-dosa kita. Sebab tu Allah suruh kita solat. Jangan tinggalkan solat, jangan remehkan solat, jangan solat kelam kabut, jangan bagi sisa kepada Allah. Solatlah yang terbaik sebabnya solat ini adalah tiang agama. Cuba bayangkan, kalau solat kita ni merupakan tiang agama, tiba-tiba solat ni dah tak ada tiang dah roboh, dah tentu sama dengan macam rumah. Bila kita dirikan rumah, kalau rumah tak ada tiang, kalau rumah tak ada dia punya penahan tu, macam mana rumah tu nak berdiri kukuh, macam mana rumah tu nak berdiri teguh kalau tak ada tiang? Of course lah roboh rumah tersebut, tak tahan lama. And then Allah suruh kita dirikan solat sebab as-solat imaduddin. Solat tu adalah tiang agama. Kalau kita tak dirikan solat, kalau kita tak jaga solat, sebab tu diri kita terus tenggelam, terus hanyut, terus terkapai-kapai. Semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana terletaknya dosa kita? Waktu kita solat tu, manusia sedang memikul dosa-dosa dia. Manusia sedang membawa dosa-dosa dia yang berlambak-lambak tu. Bertahun-tahun kita bergelumang dengan dosa. Waktu solat itulah kita nak bersihkan diri kita. Kita nak sucikan diri kita. Kita nak gugurkan segala dosa melalui solat. Bila kita sujud, cuba lamakan. Sebab tu hikmah Allah jadikan tomak ninah dalam solat kita. Ada perhentian-perhentian di setiap rukun solat. Contohlah, takbiratul ihram and then kita baca surah Al-Fatihah, baca surah. Bila kita rukuk dan kita kena berhenti lama baca bacaan dalam rukuk, and then kita bangun tomak ninah dan kemudian kita sujud. Setiap rukun-rukun solat tu ada perhentian-perhentian dia. Seperti hadis yang telah dikeluarkan, hadis sahih, di mana terletaknya dosa ni adalah bila mana kita sujud,
dan kita gugur, ibaratnya waktu itulah dosa kita akan berguguran, dosa-dosa kita akan berjatuhan. Sebab tu buat solat, buat yang berkualiti, buat solat yang terbaik. Jangan bagi sisa dekat Allah. Kalau kita bagi sisa dekat Allah, sebab tu Allah bagi kita pun rezeki ala kadar. Rezeki kita pun cincai-cincai. Sebab kita buat ibadah cincai-cincai. Macam tu je lah sifir rezeki. Kalau kita buat yang terbaik, Allah akan bagi yang terbaik. Kalau kita buat cincai-cincai, gopoh gapah, solat pun lambat, solat tangguh-tangguh. Sebab tu Allah tangguh rezeki kita. Sebab tu Allah lambatkan, makbulkan doa kita. Sebab kita tak pandang berat pun soal solat, kita tak pandang berat pun macam mana dosa kita ni nak gugur adalah dengan cara mendekatkan diri dengan Allah, menghambakan diri kita dengan Allah dengan beribadah, iaitu melakukan solat. Sebabnya solat ni ada kejayaan. Hayya 'alal falah, hayya 'alas solah. Marilah kita solat, marilah kita menuju kejayaan. Sebabnya kalau kita tak jaga solat, memang kita akan fail, memang kita akan sentiasa gagal. Sebab Allah telah menjamin kehidupan manusia dengan menjaga solat, dengan menjaga marketing dengan Allah, insya-Allah. Itulah yang akan mendekatkan diri dia dengan Allah dan akan berguguranlah dosa dia. Dan di mana terletak dosanya? Dosanya terletak bila mana dia sujud dan rukuk di dalam solat tersebut, insya-Allah. Adakah anda faham dengan perkongsian Solehah hari ini berkenaan dengan di mana terletaknya dosa? Dan Allah suruh kita beribadah ni bukan saja-saja. Allah suruh kita beribadah sebab Allah nak bagi kita pahala. Sebab manusia ni banyak dosa, kita kena cover dan top up dengan amal ibadah. Allah bagi pahala, insya-Allah, untuk kita penuhkan tabung amal jariah kita, tabung akhirat kita. Kita nak penuhkan dengan bekalan pahala yang sangat banyak, supaya dekat hari akhirat nanti kita tak jadi orang yang muflis. Kita tak jadi orang yang muflis di akhirat, di mana Allah kata barang siapa yang muflis di akhirat ni adalah kerana kesalahan dia di dunia, berbuat jahat kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, suka memfitnah, suka mengejek, suka mengeji, suka mencaci, suka membunuh, suka memukul. Itulah antara orang-orang dan golongan yang akan muflis di akhirat nanti. Di mana orang yang muflis di akhirat nanti, segala pahala waktu dia solat, waktu dia buat puasa, waktu dia sedekah dan zakat akan terus hilang. Sebab apa? Sebab dia suka mencaci orang, dia suka mengherdik orang, dia suka menzalimi orang. Lalu pahala yang dia telah dapat waktu di dunia itu telah habis diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Sebab tu, jangan berlaku zalim kepada orang lain. Jaga hati kita masing-masing, jaga diri kita masing-masing supaya kita tak terkandas. Allah ni maha baik, Allah ni maha adil, Allah ni maha bijaksana. Selalu dia jaga kita walaupun kita tak jaga dia pun. Selalu dia memberi kita rezeki dan nikmat hidup ni. Walaupun kita buat jahat dalam muka bumi ni, Allah tetap bagi kita nafas, Allah tetap bagi kita udara, Allah tetap bagi kita nikmat berkasih sayang antara keluarga kita. Tapi kenapa kita masih buat jahat dengan Allah, masih kita tak nak bertaubat, tak nak sedar kesalahan kita? Sebab Allah tu bersifat Ya Rahman Ya Rahim. Allah tu bersifat penyayang, pengasih dan maha pengampun, Ya Ghafur. Sebab tu Allah sentiasa bagi kita peluang untuk kita bertaubat. Pintu taubat sentiasa terbuka dekat kita manusia ni. Yang tertutup sekarang adalah pintu rumah kita, di mana kita semua kena stay at home. Tapi pintu taubat akan sentiasa terbuka sehinggalah munculnya hari kiamat yang sebenar-benarnya. Takutlah kita bahawa dosa kita setiap hari akan makin bertambah, bukan makin berkurang. Sebab tu istighfar, zikrullah, kalamullah, mengingati Allah jangan kita tinggalkan. Sebabnya kalau kita tinggalkan semua tu, macam mana kita nak cover dosa-dosa kita ni? Apa yang kita nak jawab dan nak bawa bekalan pahala kita di hari akhirat nanti? Apa yang kita nak jawab dekat Allah? Sangat menakutkan pada masa kini, di mana manusia semakin leka, semakin lalai, semakin jauh daripada Allah, semakin melupakan Allah Ya Khaliq, membawa diri masing-masing dengan kerakusan dunia yang sangat membimbangkan pada masa ini.
Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara hati-hati kita semua di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Setiap hari muhasabah diri, setiap kali nak tidur malam buat solat taubat 2 rakaat sebelum tidur, supaya Allah sentiasa mencuci dosa-dosa kita. Allah akan sentiasa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebab tu kita jangan tinggalkan solat. Sesiapa yang meninggalkan solat, ibarat dia jauh daripada Allah. Semakin jauh, semakin sesat, semakin hilang pedoman. Sebab tu macam-macam zaman sekarang yang berlaku, gejala sosial, masalah sosial yang melanda pada hari ini. Sebabnya kita tak jaga Allah. Kita tak jaga marketing dengan Allah. Kita semakin jauh dengan Allah. Itulah akibatnya. So, apa lagi? Allah suruh kita repair solat kita. Allah suruh kita baiki solat kita. Setiap hari kita cek, adakah rukun solat yang aku buat hari-hari ni sempurna? Adakah aku telah buat yang terbaik dalam solatku? Kalau kita nak kejayaan berpanjangan, nak rezeki datang melimpah ruah, of course kita kena cek solat kita. Kita kena repair solat kita. Kita cek, adakah solat aku yang aku buat hari ni penuh khusyuk? Adakah solat yang aku buat hari ni adalah telah sempurna dan terbaik? So, kita cek solat kita sama ada rukun fi'li, rukun qauli dan rukun qalbinya adalah betul. Sambil-sambil kita cek bacaan solat anak kita, sambil tu kita recheck diri kita sendiri. Adakah selama ni aku terlalai, terleka, bacaan salah ke, rukun salah ke? Di mana kalau kita solat, kita kena buat rukun fi'li, baca surah Al-Fatihah, dengar di pendengaran kita. Banyak kali solat tegur ni dan solat ulang balik semula. Sebab ramai yang tak cakna dan ramai yang tak sedar rupanya selama ni dia buat solat, dia tak lakukan rukun fi'li, iaitu melafazkan bacaan Al-Fatihah dalam solat. Dia baca dalam hati. Dia baca hanya pada hati dan tidak dibunyikan dengan bibir dia. So, solat tu adalah tidak sah. Sebab tu kalau kita nak solat, kita belajar repair solat kita. Kadang-kadang kita ingatkan solat kita tu dah sempurna. Kadang-kadang kita ingatkan solat kita tu dah betul. Padahal kita yang tak cukup ilmu, kita yang malas nak belajar. Kita abaikan kata-kata ustaz yang berceramah sana sini dah banyak dah sekarang. Kita tak ambil tahu pun nak belajar. Padahal umur kita semakin meningkat setiap hari. Dan kita tak tahu ajal kita sampai bila mana Allah akan cabut nyawa kita. So, kita tak prepare. Tak prepare untuk improve solat kita. Tak prepare untuk repair solat kita setiap hari. Malah diri kita rasa kita betul. Kita dah buat yang terbaik. Padahal kita dah salah dah. Salah dalam erti kata menjaga rukun dalam solat pun kita dah salah. So, apa kata kita ambil masa sejenak, betulkan solat kita, berguru dengan orang yang betul. Contoh ada ustaz-ustazah, kita tanya dan kita belajar, tengok di YouTube pun ada. Di YouTube pun sekarang ada dah ajar macam mana kita cara nak solat yang sempurna. Bacaan Al-Fatihahnya macam mana, rakaat pertama baca apa, duduk iktidal baca apa. So, semuanya kena kita belajar. Turunkan ego, buang rasa malu. Nak ke kita, walaupun umur dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi solat kita masih tunggang langgang sebab kita ada perasaan malu nak belajar. So, buang ego, buang malu. Yang penting kita nak bertaubat, kita nak repair diri kita. Jangan kita rasa masa kita, ajal kita ni masih panjang. Bila kita nak beramal ibadah ni, kita rasakan umur kita ni dah pendek. Allah nak cabut sekejap lagi. Sebab tu kita nak bersungguh-sungguh buat amal ibadah. Sebab tu kita tak nak berhenti tuntut ilmu, sentiasa nak belajar dan belajar supaya diri kita ni sentiasa ada masa depan di hari akhirat yang kekal abadi, yang sangat cemerlang sebenarnya. Ramai yang terlepas pandang. Waalaikumsalam Umi Hendon. Tak apa Umi, nanti boleh tengok yang real life ya. Okey, lagi apa? Di mana terletaknya dosa? Itulah dia. Di mana terletaknya dosa adalah dalam diri kita, dalam hati kita penuh dengan dosa. Caranya adalah solat. Sebab tu solat boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Slowly repair solat, slowly betulkan solat kita, insya-Allah. Semoga Allah redha ke atas kita dan ke atas kamu semua, insya-Allah. Dengan solat, insya-Allah hati kita akan menjadi lapang, hati kita akan menjadi tenang, bahagia dan rasa damai yang kita tak boleh nak beli kat mana-mana. Sebab tu bila kita solat, kita akan rasa satu perasaan. Sebab tu Allah kata solat ni sebenarnya adalah rehat.
Rehat kepada manusia bila mana dia menghambakan diri kepada Allah, dia mengadu dan bercerita kepada Allah. Segala masalah yang dia hadapi, dia hanya bercerita dan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebabnya Allah ni adalah tempat kita mengadu, tempat kita meluahkan segala kesedihan kita, segala masalah dunia yang membelenggu hidup kita, kita minta tolong Allah, ya bari, uruskan. Jangan kita abaikan Allah, jangan kita tinggalkan Allah. Waktu senang kita tinggalkan Allah, waktu susah kita cari Allah. Tapi biarlah kita jaga waktu susah, waktu senang, waktu lapang, waktu sempit, kita pegang Allah dalam hati kita selamanya. Jangan tinggalkan Allah walau sesaat. Kalau kita tinggalkan Allah, Allah akan susah nak bagi kita rezeki yang mewah, rezeki yang berkat, rezeki yang cukup, rezeki yang melimpah ruah sebab kita tak jaga part yang satu ni. So, jaga marketing langit kita 80% dan jaga marketing bumi kita 20%. InsyaAllah kita akan beroleh kejayaan dan tingkatkan connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diri kita tak terus hanyut, diri kita sentiasa berpegang kepada tauhid Allah yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya Khaliq. Okey? Harapnya semua jelas dan dapat iktibar dan pengajaran daripada sharing ilmu soleha hari ini. Semoga bermanfaat, semoga terkesan di hati, di mana kita nak yang terbaik dalam hidup kita, kita design hidup kita yang terbaik lillahi ta'ala sejak dari dunia ni. Kita corakkan kehidupan yang baik dalam hidup anak-anak kita, dalam diri suami kita, dalam diri isteri kita. Kita corakkan ilmu-ilmu yang berasaskan dengan Islam dan cara hidup Islam, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat. Soleha minta maaf apa yang terkurang, apa yang tersalah mohon maafkan, dan insya-Allah akan sentiasa berkongsi ilmu dan tips serta formula rezeki dan juga formula tentang kehidupan. InsyaAllah Soleha suka berkongsi dan mengingatkan anda semua tentang apa-apa sahaja. Sebabnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain dan sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran, insya-Allah. Okey, terima kasih kerana sudi join dan teman live Soleha hari ini. Thank you Kak Ros, thank you Kak Khazian, thank you Kak Normawati, thank you Azlina Abdullah, thank you Umi sebab sudi join Soleha punya live hari ni. Okey, mana-mana yang tak sempat tengok dari awal boleh tengok balik, insya-Allah. Semoga bermanfaat, semoga Allah redha, dan Soleha doakan anda kaya berjaya dunia akhirat dan sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari akhirat nanti, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you juga Syah. Thank you.